Baik, bagi memahami situasi terkini perkembangan politik, terutamanya susulan perjumpaan semua ketua-ketua bahagian UMNO sebentar tadi, yang dikatakan pelbagai isu yang dibincang dalam mesyuarat tergempar hari ini dan ia dikatakan disambung pada jam 5.30 petang. Dan di talian, kita ingin membincangkan perkara ini bersama dengan Profesor Dr. Wong Ching Huat, penganalisis politik. Terawal sekali Prof, bagi pihak Prof sendiri melihat kepada pelbagai maklumat dari sumber yang mendedahkan tujuan mesyuarat itu diadakan, bagi Prof apa agaknya agenda mesyuarat tersebut? Nampaknya agenda adalah untuk mendesak kerajaan mencampur tangan dalam kes Datuk Seri Najib Razak dan juga mendesak pembubaran awal parlimen. Dan saya rasa rega daripada berita tadi bahawa kebanyakan ketua bahagian tidak menyetujui desakan itu, Mhm. menyetujui. Mhm. Prof, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi ada menggunakan kajian Prof sendiri mengenai situasi parlimen tergantung untuk mendesak agar PRU diadakan segera. Bolehkah Prof mungkin membuat penjelasan lanjut apa yang sebenarnya dimaksudkan Prof dalam kajian berkenaan? Ya, apa yang saya maksudkan adalah di dunia memang terdapat banyak negara yang mempunyai parlimen tergantung dan di antara mereka banyak yang berjaya seperti negara Jerman dan New Zealand. Dan ini adalah satu hakikat yang kita perlu tahu. Di Malaysia, sekarang dengan GPS dan parti-parti Sabah mengambil jalan sendirinya, maka parlimen tergantung itu sukar dielakkan. Jadi dia bukan sesuatu yang kita perlu takut. Akan tetapi, kalau kita lihat sekarang, mengapa dalam masa 12 bulan yang lepas keadaan stabil tetapi tidak sebelumnya adalah kerana dua. Pertama, dengan gaya Datuk Seri Ismail Sabri yang lebih diplomatik, dia berjaya mendapatkan kerjasama antara parti yang lain dan dengan kerjasama itu kita lihat reformasi institusi yang penting seperti lulusnya undang-undang anti lompatan untuk negara secara berterusan dengan kestabilan yang bermusuara ini, kita perlukan lebih banyak reformasi institusi, termasuk akta pendanaan politik, termasuk reformasi parlimen yang lebih mendalam supaya politik kita ada persaingan yang profesional dan juga boleh menangkiskan rasuah. Ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang pasti berlaku kalau Perdana Menteri itu ditukar sebelum reformasi-reformasi ini dilaksanakan. Sebab itu saya gembira bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi menghayati analisa saya, tetapi analisa saya yang sepenuhnya ialah kita seharus membiarkan kerajaan Ismail Sabri, kerajaan keluarga Malaysia ini berterusan sampai 15 hari bulan Julai 2023 kerana dalam masa 1 tahun yang ini kita boleh laksanakan lebih banyak reformasi institusi supaya bila PRU 15 membawa lagi parlimen tergantung, negara akan selamat, stabil dan terus maju dan makmur. Itu yang penting. Tetapi kalau kerajaan sekarang dipaksa untuk membubarkan parlimen sebelum reformasi-reformasi institusi ini dilanjutkan, maka tiada jaminan bahawa negara tidak akan tenggelam dalam kemelut politik seperti yang berlaku bermula dengan penghujung 2019 sampailah sebelum pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Dan juga Prof bercakap tentang kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob beliau menunjukkan ketokohan untuk memastikan doktrin pengasingan itu dihormati. Apa pendapat Prof dalam hal ini Prof? Saya rasa ini sangat penting. Kalau UMNO ingin mengelakkan kekalahan yang disebabkan oleh skandal 1MDB, ia harus faham bahawa sebab kekalahannya bukan saja terdapat pemimpin UMNO iaitu Datuk Seri Najib Razak yang terlibat dalam skandal itu, tetapi adalah kerana seluruh parti membela perasuah.
Jadi kalau UMNO ingin menang, dengan termunculnya skandal yang besar iaitu LCS yang lebih senang difahami dan lebih membahaya kepada rakyat, terutama mereka yang bersikap nasionalis, kerana apabila rasuah itu menelan kapal perang, itu adalah pengkhianatan, tak ada nama yang lain. Jadi berhadapan dengan skandal sebesar ini yang sangat senang difahami oleh rakyat, UMNO kalau ingin menang sekurang-kurangnya bilangan kerusi terbanyak dalam PRU 15 mestilah berani menyerang rasuah dan bukan menyerang institusi sama ada kehakiman ataupun jawatan kuasa kunci kira-kira negara di parlimen ataupun pembangkang. Jangan serang pihak yang salah. Seranglah rasuah. Kerana kalau UMNO itu parti nasionalis, maka UMNO mesti bermusuhi pengkhianatan. Dan tiada pengkhianatan yang lebih besar apabila dana awam yang seharusnya digunakan untuk mempertingkatkan pertahanan kita akhirnya dimasukkan ke dalam poket peribadi dan keselamatan negara tergadai. Jadi kalau UMNO enggan ataupun gagal menyerang rasuah dengan membawa reformasi institusi yang penting seperti pemisahan jabatan peguam negara untuk mewujudkan jabatan pendakwa raya yang bebas daripada campur tangan politik, maka pengundi akan menghukum UMNO. Kalau mereka tak percaya pada Pakatan Harapan, pengundi Melayu akan berpindah kepada Perikatan Nasional. Jadi untuk bukan saja kepentingan negara tetapi juga kepentingan parti, UMNO seharusnya menyokong Datuk Seri Ismail Sabri untuk terus mengangkat sikap tidak campur tangan dalam proses keadilan dan mendukung perasingan kuasa dan seterusnya meneruskan reformasi-reformasi institusi dalam tempoh 11 bulan yang akan datang sampai akhirnya pada 15 hari bulan Julai 2023. Kita sebenarnya tidak harus mendesak pilihan raya lebih awal, tak harus teka-teki bila berlaku kerana ia menyusahkan semua orang, terutamanya polis, guru, pejabat awam, wartawan yang tak dapat rancang cuti keluarga, mara kenduri kahwin, jangan lagi kata menteri yang tak dapat buat perancangan panjang, pelabur tak dapat buat perancangan panjang dan sebagainya. Jadi saya rasa apa yang kita perlukan adalah kestabilan yang berasaskan musyawarah seperti yang kita lihat dalam 12 bulan yang lepas di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia. Dan Prof, terakhir sekali mungkin saya ingin bertanyakan jugalah, mungkin kita ada lebih kurang beberapa minit lagi. Adakah Prof melihat komitmen kerajaan untuk menyanjung konsep pengasingan kuasa antara lain disumbang oleh tahap kestabilan yang yang dikuasakan sekarang? Prof melihat kepada saya rasa yang sangat penting adalah kita seterusnya perlu mengukuhkan pendakwaan. Rakyat Malaysia sangat marah dengan gejala dua darjat di mana orang kebanyakan curi 2 tin Milo dan dihukum dengan penjara 14 bulan. Tetapi kalau golongan kayangan, terasuah daripada golongan kayangan, mencuri berjuta-juta dibiarkan dilepaskan sahaja. Untuk mengakhiri gejala dua darjat ini, Kerajaan Keluarga Malaysia mesti melengkapkan reformasi Jabatan Peguam Negara, reformasi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, mesti memberikan pendanaan awam kepada parti-parti politik supaya mereka tidak perlu mencuri wang kerajaan seperti dalam kes 1MDB, memperkasakan parlimen lagi supaya setiap kementerian akan
dipantau oleh sebuah jawatan kuasa pilihan tetap ataupun dalam bahasa Inggeris Departmental Committee. Kita perlukan pelbagai reformasi ini. Dengan reformasi ini, insya-Allah negara kita akan terus stabil, lebih maju, lebih makmur dan lebih sentosa.